Saya akan menerangkan dulu definisi kapitalisme. Mengikut rujukan Kamus Dewan dan Pustaka edisi keempat, kapitalisme bermaksud sistem ekonomi dan politik yang pemilikan harta benda, industri dan perniagaannya lebih banyak tertumpu pada sektor swasta daripada kerajaan, dan syarikat-syarikat digalakkan bersaing antara satu dengan lain untuk membuat keuntungan. Seterusnya, saya akan menerang tentang latar belakang kapitalisme. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi dan politik yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan oleh individu tanpa gangguan kerajaan untuk mengaut keuntungan maksimum. Kini, agenda kapitalisme sedang mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Ini menyebabkan pelbagai kemudaratan dan kesengsaraan akibat pencabulan demokrasi dan pembahagian kekayaan dan sumber alam yang tidak adil kepada majoriti umat manusia. Perkataan modal capital merujuk kepada barang atau wang yang dipunyai oleh seseorang dan boleh digunakan dan untuk mengeluarkan lebih banyak barang atau mendapat lebih banyak wang. Mereka yang mempunyai wang digelar sebagai kapitalis. Dalam kapitalisme, kebanyakan orang adalah dari golongan proletariat, iaitu golongan pekerja. Seterusnya, isu yang tercetus daripada ideologi kapitalisme, ketidakadilan dalam pembahagian kekayaan. Keuntungan syarikat-syarikat besar cenderung dikumpulkan oleh segelintir orang dan tidak dibahagikan sama rata menyebabkan permasalahan penurunan hasil negara yang dikongsi dengan rakyat. Kenaikan harga barang tanpa penurunan. Kenaikan harga barang dimonopoli oleh kapitalis ekonomi sekaligus menimbulkan ketidakseimbangan terhadap permintaan barangan. Hak golongan pekerja terabai. Tidak dapat dinafikan, golongan pekerja sering menjadi mangsa sistem ini. Kondisi kerja yang buruk di sektor-sektor tertentu berpunca daripada kegagalan pihak majikan seperti isu kadar bayaran upah, jam kerja yang panjang, kurangnya perlindungan hak pekerja serta persekitaran kerja yang tidak kondusif dan selesa. Kerosakan sumber alam. Pengabaian keadaan sekitar dengan eksploitasi alam secara berterusan dilakukan semata-mata untuk mencapai keuntungan dalam melaksanakan projek mega demi mengejar pembangunan ekonomi. Hal ini bukan sahaja akan merosakkan alam sekitar, malah turut memberi impak negatif jangka panjang kepada kita. Saya pula akan menerangkan tentang kesan kapitalisme kepada masyarakat. Yang pertama, pengangguran rakyat semakin tinggi, di mana kerajaan gagal mendapatkan cara yang betul untuk menghapuskan ketidakstabilan ekonomi pasaran bebas. Langkah ini akan memberikan impak yang sangat jelas kepada rakyat biasa, di mana pihak swasta akan mendapat kelebihan dengan mendapatkan tambahan dana dan inisiatif yang diambil daripada cukai rakyat biasa. Sistem inisiatif ini hanya akan memberikan lebih banyak keuntungan kepada para majikan dan tidak berupaya untuk memulihkan masalah pengangguran di kalangan rakyat yang sedang meningkat ataupun meringankan beban ekonomi mereka. Yang kedua adalah kebajikan hidup rakyat tidak dijamin, mana ia turut merupakan salah satu impak kapitalisme dan menyebabkan rakyat tidak memiliki rumah dan perlu menanggung kos perumahan yang tinggi. Selain itu, kerajaan kita telah meningkatkan gaji minimum sebanyak RM1,200 di beberapa bandar utama. Ini merupakan peningkatan yang amat sedikit berbanding dengan kos kehidupan dan inflasi yang semakin melambung tinggi. Pekerja yang berada di luar kawasan juga turut terjejas dan terus dipinggirkan tanpa sebarang jalan keluar daripada beban ekonomi yang sedang dihadapi. Para pemodal dan pelabur akan menikmati pengecualian cukai bernilai jutaan ringgit mulai tahun ini yang akan menjamin keuntungan para jutawan. Manakala pekerja miskin akan dijangka mengalami tekanan tanpa sebuah gaji yang adil dan kebajikan sosial yang semakin menyusut setiap tahun. Dan yang terakhir adalah buruh luar mendapat kelebihan, di mana para modal kapitalisme tempatan ini mahu mendapat keuntungan kasar yang maksimal dan tidak mementingkan hak mereka dengan membayar upah yang kecil ataupun enggan membayar upah kepada buruh luaran. Situasi ini ditambah buruk apabila ada majikan yang melakukan khidmat luaran, iaitu mengupah orang luar dengan
upah yang sangat rendah untuk melakukan pekerjaan yang dahulunya dilakukan dalam negara. Apabila situasi ini berlaku, maka sekali lagi masyarakat akan kehilangan pekerjaan kerana kerja yang sepatutnya yang dilakukan oleh warga tempatan telah diberikan kepada warga luar negara. Secara tidak langsung, kadar pengangguran di Malaysia akan bertambah buruk, ekonomi negara juga akan terlilas. Hal ini demikian kerana gaji pekerja asing akan menghantar gaji mereka ke negara sendiri. Oleh itu, keadaan ini akan menyebabkan wang Malaysia mengalir keluar ke negara lain. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang kesan kapitalisme kepada negara Islam. Yang pertama adalah kesedaran pada perbezaan ekonomi di mana kapitalisme cenderung ke arah pengumpulan kekayaan oleh seseorang individu tanpa gangguan kerajaan yang mungkin bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Yang kedua, perubahan politik di mana kapitalisme dapat menyebabkan perubahan politik yang dapat memberikan impak negatif kepada negara Islam. Yang ketiga, materialisme dan relativisme akhlak di mana ideologi kapitalisme mungkin mendorong materialisme dan relativisme akhlak yang dapat memberikan impak negatif pada agama dan moral masyarakat Islam. Dan yang terakhir adalah ketidaksesuaian syarat Islam di mana sistem kapitalisme mungkin tidak sesuai dengan syarat Islam seperti ketidaksetaraan ekonomi dan ketidakadilan, pengusiran kepentingan peribadi dan kesedaran pada keseluruhan manusia secara keseluruhan. Hari ini saya akan membentangkan cadangan penambahbaikan kapitalisme. Untuk poin yang pertama, menerapkan ekonomi Islam. Menerapkan ekonomi Islam sebagai alternatif untuk menangani kapitalisme dapat melibatkan prinsip-prinsip seperti keadilan distributif, larangan riba dan peranan aktif negara dalam memastikan kesejahteraan sosial. Untuk poin yang kedua, meningkatkan tanggungjawab sosial, iaitu meningkatkan tanggungjawab sosial korporat melalui menerapkan etika perniagaan, melaporkan kemampanan dan perhatian terhadap kebajikan pekerja, larangan amalan buruk melibatkan komuniti dan pengurusan kesan alam sekitar menjadi tumpuan, manakala pemerkasaan komuniti, pernyataan pihak kepentingan dan pendidikan mengukuhkan langkah ini. Dengan itu, kita menjalankan sistem ekonomi Islam berhubung erat dengan peringkat-peringkat sistem yang lain merupakan hasil dari sebuah ideologi. Ia berkait dengan ideologi dan kesan. So, untuk sistem untuk berhubungan erat dengan sistem politik, pendidikan sosial, hukum, ekonomi dan sistem kehidupan lain Islam, maka dari itu untuk menegakkan sistem ekonomi Islam harus menegakkan sistem kehidupan Islam terlebih dahulu, iaitu dengan menegakkan negara berideologi Islam.